A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat sejahtera kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang bersama kita pada malam ini dalam slot bicara sihat dan bisnes. Alhamdulillah kita dah masuk episod yang ke-6. Dan terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang pada tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja bersama slot ni. Belum pernah lagi sebelum ni slot episod 1 sampai episod 5. Jadi mudah-mudahan kita semua sentiasa rahmat Allah SWT. Dan Alhamdulillah tajuk malam ni tajuk yang sangat menarik juga untuk kita punya, terutamanya bagi orang yang masih lagi mencari-cari apa nak buat kan, apa nak buat untuk kelangsungan hidup kan. Apa pekerjaan yang boleh dilakukan lagi untuk tambah pendapatan, ataupun ada orang yang sebenarnya tajuk malam ni plan 111 peluang realisasi impian. Ya. Okey, apa sebenarnya kita nak cerita pada malam ini? Baik. Kita dalam kehidupan ni kita meningkat usia ya, kita meningkat usia daripada kita kecil, kita muda remaja sampai kita dewasa. Kemudian kita akan langsung kepada usia yang tua. Baik, kalau kita tengok dalam graf gambar di sebelah ni ya, ketika kita usia yang muda ya, kita mungkin tak ada duit kan sebab kita belum bekerja, tetapi masa kita banyak sebab kita tak terikat dengan komitmen, tidak terikat dengan tanggungjawab dan kita masih lagi bertenaga sebab kita masih muda. Kemudian kita membesar jadi menjadi orang dewasa. Ketika kita menjadi orang dewasa, kalau ditakdirkan Allah SWT, kita ada duit ya, ada duit, maka kita pada ketika itu melalui fasa dewasa belia dengan seorang yang ada keuangan. Tetapi sayangnya bila kita berkerjaya, sibuk, kita sudah tidak ada masa lagi ataupun masa kita sangat terbatas. Kita akan menjadi orang yang sibuk dan pada ketika ini tenaga kita masih ada. Ya, tenaga masih ada, duit ada tetapi masa singkat. Itu kalau duit ada. Cuba bayangkan duit tak ada. Kan? Duit tak ada, tak cukup. Masa pun tak cukup sebab bekerja kan. Tenaga makin lama makin kurang sebab bekerja lebih masa, duit tak pernah cukup, masa tak ada untuk keluarga. Ini yang berlaku pada zaman sekarang ni. Yang berlaku pada zaman sekarang ni. Nak cari orang yang ada duit, jarang-jarang. Jarang-jarang. Tapi kebanyakannya zaman sekarang ni semuanya kesempitan keuangan. Masa ada tapi tak tahu nak macam mana cara untuk memproduktifkan masa dengan apa. Dengan apa. Kemudian ada yang masih ada tenaga pada usia, pada peringkat dewasa ni, adult ni, dan ada yang diuji dengan Tuhan nikmat kesihatan, sakit di usia yang dewasa ini. Dan jika diizinkan Allah Ta'ala, kita sampai pada usia yang tua, maka kalau dia takdirkan kita ada simpanan, ada wang untuk waktu bersaraan, maka Alhamdulillah. Tetapi kalau kita ditakdirkan tidak ada kesempatan, tidak ada wang, maka alangkah kita melalui waktu tua ini dengan rasa susah hati. Masa ada. Ketika tua masa ada sebab kita sudah tidak bekerja. Kita cuma menghabiskan hari-hari tua kita. Tetapi mungkin adakah nak menghabiskan hari tua kita dalam keadaan kita susah hati kan. Tenaga pun dah tak apa nak ada kan. Tetapi pada ketika inilah kita masih lagi, kalau kita orang Islam, bercita-cita untuk mengerjakan umrah, mengerjakan haji, kalau boleh nak buat banyak lagi amal ibadat. Ini fasa yang kita lalui. Tapi fasa yang tak, ada benda yang kita akan hilang di usia dewasa, ada benda yang kita akan hilang di usia tua. Sebab tu Nabi SAW sebut, iaitu dua nikmat yang sering kita lupakan. Dua nikmat yang sering kita lupakan, iaitu pertama, nikmat kesihatan, dan yang kedua nikmat waktu lapang. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis nombor 6412, hadis sahih ni. Dua perkara ni sering manusia lupa ataupun mengabaikan, nikmat kesihatan dan nikmat waktu lapang, ya. Sebab ni kalau
kalau kita tak betul-betul mengambil berat tentang dua perkara ni, maka kita sangat orang yang sangat rugi. Ya, orang yang mengabaikan waktu sihat tapi tak dapat buat apa pun yang boleh menguntungkan kita untuk hari akhirat, dan waktu lapang. Sayangnya waktu lapang, masa tu ada seiring dengan kesihatan tetapi tak ada dapat buat apa-apa. Dan kebanyakan zaman sekarang ni, boleh tengok, ya, bila kita mengabaikan nikmat kesihatan ataupun kita tak bersedia, tak menjaga kesihatan kita, tambah pula tidak ada keuangan untuk kesihatan, kita tak tahu apakah kita mampu berhadapan dengan keadaan-keadaan kos rawatan yang begitu tinggi pada zaman sekarang. Ya, contohnya kos untuk pemintasan jantung, strok, batu karang, kemoterapi sebagainya, berpuluh ribu, beribu-ribu. Kita pun sedangkan tidak ada lagi simpanan, kan. Kemudian kalau kena kanser pula, lagi tinggi kosnya, kan. Adakah kita mampu menghadapinya? Sedangkan untuk bayar insurans ataupun takaful pun kita tak mampu. Ini juga yang kita hadapi. Kita bekerja keras, mencari nafkah, mengorbankan masa kita, tetapi kita terkorban banyak perkara. Apa pun tak dapat disediakan. Ya, sebab tu kalau tengok pada apa yang kita lakukan sekarang, pekerjaan kita, ya, masa itu berjalan. Sebentar ya, sebab saya kehilangan mouse saya. Mana tak mouse saya? Okey, baik. Jadi bila dia kata dalam graf yang menegak itu pendapatan, ya, semakin atas semakin bertambah pendapatan, dan yang melintang itu ialah garis masa di mana usia kita bertambah. Tuan-tuan bayangkan, semakin usia kita bertambah, kan, kalau orang tu memilih orang tu melakukan perniagaan kecil, kan, contohnya seperti dia peniaga nasi lemak, ya, ataupun peniaga burger, kan. Dia akan kena keluarkan modal dulu, mungkin dia kena menanggung sedikit rugi, dan dia kena berniaga sampai dia mencapai, orang panggil satu istilah break even bahasa orang kampung, break even point, di mana dia mencapai satu keuntungan yang dapat cover balik dia punya modal dia keluarkan. Dia panggil break even point tu. Tapi nak capai tu bila masa, tu tak tahu. Sebab dia bergantung kepada pembelian. Ada masa naik, ada masa turun, ada masa naik, ada masa turun. Dia tak menentu. Itu kalau orang yang small business owner. Kalau yang sales and broker ni orang jual. Ya, sama ada jual kereta, jual uh, hartanah ke, ya, ataupun jual produk. Orang jual produk, maka ada musim dia akan naik bila iklan naik, iklan berleluasa lah, ada iklan berleluasa, iklan begitu hangat disebarkan, dimainkan di media, di televisyen, maka tinggilah sale, kan. Bila sampai masa sunyi, maka turun balik, naik balik, turun balik, bersaing waktu kompetitif dengan produk-produk lain. Maka itu turun naik, jadi tak menentu, kan. Sampai bila nak hadapi macam ni, kan. Kemudian orang yang bekerja makan gaji pula, dia naik gaji, tingkat naik gaji, sampai masa naik gaji, kan. Sampai masa pencen, maka dia akan dapatlah rendah. Tapi bayangkan, tuan-tuan tengok garis biru ni yang kita panggil dia exponential, naik ke atas. Tuan-tuan bayangkan, dia akan sentiasa naik. Tuan bayangkan kalau kita lah, gaji kita semakin kita meningkat usia, semakin kita naik. Bahkan kalau lah kita buat bisnes ni, ketika bisnes kita buat ni dia stabil, bahkan kita pencen nanti, kita akan pencen dalam keadaan pendapatan kita lebih baik daripada pencen orang kerja, kerja menggunakan pencen KBSP ke, ataupun pencen kerajaan ke. Tambah pula sekarang ada isu sudah tidak ada pencen lagi. Tuan bayangkan, apa persediaan untuk hari tua. Sedangkan untuk hari tua ni, kos paling murah untuk melalui masa-masa pencen, kos bulanan lebih kurang sekitar 2,500 ke atas. Bergantung pada tempat yang nak diduduki masa pencen. Adakah kita nak ada kos macam tu? Rungsing pula kita memikirkan hari tua. Kat sini kalau nampak pada graf ni, saya tunjuk satu bisnes. Kita nampak logo merah ni, logo Shuangho. Bisnes Shuangho memang menawarkan pendapatan yang bersifat eksponensial. Tidak ada limitnya. Selagi mana kita mampu untuk mengembangkan rangkaian kita,
maka dia akan sentiasa meningkat. Dan kalau kita dah stabil perangkaian kita, perniagaan kita, income sentiasa berjalan. Tuan bayangkan tuan pencen umur 50 kan, dah tak buat sepenat ketika zaman muda-muda 40 ni, network berjalan, orang masih menggunakan produk kan, maka masih berjalan lagi income tu sebagaimana kita ada. Dan yang hebat Shong Ho ni, kalau tuan-tuan berjaya diamond, kita dah tak ada, kita boleh wariskan pula bisnes kita pada anak kita. Tuan hebat tak kan? Okey, baik. Nak ceritanya malam ini, plan 111 ini dia rapat dengan Coffee CEO. Dia ada kena-mengena dengan Coffee CEO Cafe. Mari kita tengok apakah kisah inspirasi di sebalik CEO Cafe ni. Baik. Sebelum adanya CEO Cafe ni, Chong Ho memang ada produk General Lindsay, iaitu Jia He Lindsay yang nampak di sini pada tahun 1987, harga 141, 66 kapsul. Kemudian kita ada tahun 2003 barulah kita ada Lindsay yang sangat baik, bakar yang berkualiti, yang mendapat pengiktirafan, yang mana harganya sikit mahal, agak mahal lah, RM270, 60 kapsul tahun 2003. Lindsay ni memang dah banyak kajian, pendidikan, pengiktirafan, nanti saya akan cerita. Dan daripada sinilah sebenarnya tercetuslah terhasilnya kopi CO Cafe. Ya, okey. Kisahnya bermula begini, berlaku di Jepun pada tahun 1998, seorang lelaki bernama Mr. Terashima yang berusia 56 tahun. Kita kena cerita juga tentang sejarah produk kopi ni, sebab plan satu ni based on kepada satu produk ni, iaitu produk kopi. Bila kita nak membina satu empire kita punya perniagaan, bisnes dan Shong Ho. Contohnya kita ambil contoh, kita nak bermula, katakan kita nak bermula dengan plan 111. Plan 111 memang fokus pada satu produk je, kopi je. Jadi kita kena power produk kopi ni tentang sejarah dia, bagaimana ia berlaku. Supaya memang orang tengok kita ni, nampak kita ni seolah-olah orang yang founder kepada Coffee CEO ni. Kita menguasai produk ni, macam mana ia berlaku. Orang nampak produk ni bukan produk yang tiba-tiba cendawan tumbuh, tetapi dia ada sejarah dia yang sangat signifikan, yang mana dengan sejarah ini membantu orang lain lagi untuk jaga kesihatan, untuk jana pendapatan. Okey, jadi saya akan cerita, sebab dulu saya dah cerita tentang Coffee CEO yang hebat ni. Saya ringkaskan cerita ni supaya boleh ulang kaji balik lah. Jadi Mr. Terashima ni tahun 1998 dia accident masuk dalam sawah padi, maka kesannya dia lumpuh dan tak boleh lumpuh daripada pinggang ke bawah, serta siku ke atas ni tak boleh rasa apa-apa. Dah buat pembedahan, dah fisio dalam 2.5 tahun, masih tak ada sebarang peningkatan. Dah cuba banyak ubat, alternatif, tak jadi apa-apa. Pada tahun 2001 bulan Mei, direzekikan Allah Ta'ala, kawan dia bawa jemput dia datang ke sebuah kafe, bertemu dengan seorang ahli Shong Ho di Jepun. Maka di situ ahli Shong Ho ni offer kat dia nak buka 2 kapsul Lindsay yang gambar ni, Yongking Roma ni, yang tahun 2003 tu kan. Ini yang tahun 2003, yang dekat Malaysia 2003 lah, tapi kalau di Taiwan awal lagi lah sebenarnya. Ya. Okey, jadi buka 2 kapsul Lindsay ni dalam kopi. Masa ni tak ada kopi CO lagi, pakai kopi di kafe sebut, dan minta Encik Terashima cuba. Selepas 3-4 minit minum setengah cawan dulu, baru setengah cawan, dia boleh rasakan kehangatan di bahagian pinggang ke bawahnya, dan tangan ni rasa macam boleh menggerakkan sedikit. Okey. Kemudian dah nampak perubahan macam ni, terasa mengagumkan. Jadi pengedar Shong Ho ni, ahli Shong Ho ni, dia kata, apa kata kita cuba buka 2 lagi, tambah 2 kapsul lagi, boleh? Dalam baki setengah kopi yang masih ada ni. So buka lagi 2 kapsul dalam baki setengah cawan yang masih ada ni. Kemudian bila Terashima ni minum, dan dia rasa kehangatan turun pada kakinya sampai bawah, dan dia rasa macam boleh bergerak, dan dia cuba untuk berdiri tanpa bantuan, dan dia duduk. Cuba untuk garang sikit berdiri, duduk. Dia rasa cukup teruja dengan perubahan ni. Maka dia kata, kalaulah saya cuba hari ni saja dia nampak rasa macam ni, saya nak sambung lagi, nak cuba, nak amalkan lagi hari ke hari. Maka Encik Terashima buat yang sama. Dia ambil 2 kapsul, buka, tuanglah secangkap kopi,
dan dia buat 3 kali sehari. Maknanya 3 cawan sehari dia minum dan setiap cawan dia buka 2 kapsul. Ya. Makan 6 biji satu hari. Selepas 3 bulan dia amal-amalkan 3 bulan, maka dia dapat bangun daripada kursi roda berjalan dengan tongkat. Dan dia teruskan lagi amalkan, akhirnya dia tak perlukan lagi kursi roda dan tongkat lagi. Dia juga dapat mandu, dapat bawa kereta lebih 3 jam daripada rumahnya ke pejabat Shangho di Osaka. Tuan-tuan nampak tak apa signifikan dalam kisah ni? Pertamanya konsistensi. Tempoh yang cukup, tempoh 3 bulan, konsistensi dia istiqomah kita panggil kan, mengamalkan tu. Barulah nampak perubahan pada kesihatan. Kalaulah kalau Encik Charishima ni dia macam kejap makan, kejap tak makan, lepas tu dia mengharapkan satu tindak balas yang sangat cepat, nescaya dia akan berputus asa, takkan sampai 3 bulan pun. Dia akan give up, tak boleh dah ni. Tapi dia kuat semangat. Dia cuba lagi kan, cuba kan. Mungkin pada titik ini memang Aisyah cerita kat dia bagi tempoh masa yang secukupnya 3 bulan, sebab kajian memang dah ada pada Lindsay Yunke ni untuk beberapa jenis penyakit lain, penyakit kanser sebagainya, tempoh yang secukup, syarat untuk mengambil enzim tempoh yang cukup 3 bulan. Maka tak itulah Encik Toshima ni mungkin dengar dapat tahu penjelasan begini menjadikan dia untuk terus konsisten cuba untuk 3 bulan ni. 3 bulan. Dan kisah yang berlaku Encik Toshima ni sampai dia boleh bangun balik, boleh bawa kereta ni, menjadi inspirasi kepada Shangho untuk membangunkan produk kopi tersendiri. Dan dia beri nama CO Cafe. Dan produk Shangho pula, CO Cafe ni sebenarnya nak jadi CEO Cafe Kotak ni dia ambil masa 4 tahun R&D. Cuba bayangkan tahun 2001 tadi kan, bulan Mei 2001, bulan 6, 7, 8 bulan 8 2001 barulah Encik Toshima ni boleh gagah bangun, boleh buat kereta. Start situ 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2006 barulah boleh dipasarkan kopi ni. Mana ada R&D dia. Penting R&D ni supaya apa? Sebab kita tak nak produk ni tiba-tiba jadi, tiba-tiba nak pasarkan. Sebab kita nak pastikan ianya selamat berkesan. Yang penting itu, selamat berkesan. Dan boleh dibekalkan dalam skala yang besar dan supply tu dia stable. Nak cari biji kopi yang bagus, apakah gabungan combination yang sesuai untuk kopi CO ni. Jadilah kopi CO yang kekal sampai ke hari ni 2006. Penting R&D sebab kalau tengok kan macam bisnes kita ambil contoh yang viral sekarang ni, siapa dia, produk sambal Khairul Amin kan, dendeng Khairul Amin ni, dia bukannya baru-baru jadi 2-3 bulan tapi dah setahun lebih lah dah melakukan R&D. Apa kesannya, nampak tak? Maka dia mudah diterima oleh pasaran kan, dan orang suka. Bukan tu saja, bahkan produk sebelumnya pun sambal nyet pun sama, mudah diterima ni. Okey, baik. CEO Coffee pun sama juga kan, sampai ke hari ini masih lagi diterima, disukai ramai kan, kerana orang merasakan nikmat kesihatan, nikmat pendapatan yang kita nak cerita pada malam ini. Okey, jadi apakah istimewanya kopi CEO kita ni? Baik, ada 3 bahan utama. 3 bahan utama dalam CEO Cafe ini. Pertama, Yunkin Ganoderma, terbukti secara saintifik. Kemudian yang kedua, lemak kelapa asli, iaitu krema yang rendah lemak menyihatkan jantung. Dan yang ketiga, biji kopi tulen Arabica. 3 bahan penting ni. Kita akan tengok satu persatu. Pertama, linzi kita. Linzi kita ni bukan linzi yang sembarangan, tetapi Shangho memang pakar dalam linzi. Shangho sendiri tanam linzi. Shangho sendiri buat kajian research tentang linzi. Dan memang linzi Shangho ni mendapat pengiktirafan, menyeraskan imun, melindungi hati, melambatkan proses penuaan organ, memperbaiki masalah alergi dan alahan, mendapat persediaan makanan kesihatan, mendapat akreditasi GMP, dan bahkan banyak lagi kajian lain yang telah dipatenkan tentang keberkesanan fungsi linzi ni. Banyak kajian jurnal saintifik lah yang kita boleh tengok di alam maya, di maya. Dan antara kandungan berkesan yang kita kena tahu dalam linzi ialah pertamanya triterpenes. Ini kandungan yang paling besar, nombor 1, triterpenes. Dia melaraskan imun, mengurangkan kolesterol, mempergiatkan pelarutan trombos yang menyumbat salur darah, memperbaiki kenyalan pembuluh darah,
menambahkan sifat pengendara dan memperbaiki fungsi hati, limpa, memperbaiki alahan. Ada polisakarida makromolekul, menguatkan imuniti, menghapuskan radikal bebas, mempergiatkan pertumbuhan sel-sel hati dan memperbaiki keadaan badan yang rosak kan, yang tak berapa baik, yang kurang berfungsi dengan baik. Ada nuklosida lingzi, mengawal perkatan papan darah, memperbaiki sistem darah, dan ada protein LZA meneraskan daya imuniti. Okey, bahan-bahan ini ada pada linzi kita. Tuan bayangkan bila linzi yang ada dalam kapsul tadi ni kita dapat nikmati dalam kopi, alangkah bertuahnya kita menikmati manfaat ini dengan secawan kopi. Cuba bayangkan kalau kita berterusan mengamalkan, memang dia dapat membawa penambahbaikan pada kesihatan kita. Nanti kita share testimoni. Okey, kalau lah orang kata kebanyakan kita akan dengar orang kata kopi linzi habislah rosak buah pinggang. Tapi di mana evidennya? Di manakah dapatan kajian yang mengatakan linzi merosakkan buah pinggang, sedangkan linzi kita ni telah mendapatkan pengiktirafan, pensijilan keberkesanan memperbaiki keadaan badan, meneraskan imun sistem. Sebenarnya tidak, itu tidak benar sama sekali sebab itu hanya satu pandangan, bukan fakta, sebab tidak ada evidence, tidak ada bukti. Kan? Benda bukan macam ni, yang jadi tekilan ialah ada setengah, bukan di kalangan orang yang profesional sekalipun, termasuknya ada beberapa pegawai perubatan, ada yang bukan semua doktor yang teruk, tidak, tapi kadang-kadang ada beberapa orang ni, doktor ni dia memukul rata lah pandangan tu. Dia tak menyelidik dahulu. Ada doktor yang bijak, dia menyelidik dulu. Tapi ada doktor yang pukul sama rata, herba semua tak elok. Macam tu lah. Dia kalau tak tahu, lebih baik cakap tak tahu. Dalam soal apa sekalipun, soal agama, soal yang benda ni bukan di bidang kita, kalau tak tahu lebih baik cakap tak tahu. Ataupun lebih baik cakap saya akan kaji dululah. Saya akan tengok dulu, cari maklumat dulu. Macam tu. Sebab kita kena faham, kita manusia tak tahu semua benda. Dan macam malam ni kita nak belajar tentang bagaimana nak mengubah kehidupan kita, nak merealisasikan impian kita. Salah satunya salah satu ni plan yang paling mudah lah, yang paling simple, sebab kita based on satu produk ni, dan ia adalah kunci yang akan membuka pada berapa lagi produk lain, akan melebarkan lagi kita punya peluang untuk menambahkan lagi pendapatan, menambahkan lagi dalam bisnes relation ni, kita panggil nak buka tambah bonus lagi PV kita, point kita. Sebab dia ni kopi CEO ni dia macam kunci lah, key. Kita akan tengok sekejap lagi. Okey, baik. Jadi bila secara kesimpulannya, bila linzi ada dalam kopi kita ni, melindungi jantung, melindungi hati, melindungi orang yang minat kencing manis diabetes tahap 2, anti radang, anti kanser, anti fungal, bakteria, antibakteria, antivirus, anti HIV dan antioksidan. Kesan-kesan manfaat terpenuh dalam linzi ni, kita akan dapat lebih efektif jika kalau kita makan linzi. Tapi kalau kita minum kopi, dia boleh dapat sikit-sikit sahaja, kan. Kalau orang tu memang sihat, maka alhamdulillah perkara macam ni, manfaat begini dia akan membantu. Sikit lama kelamaan kalau dia amalkan, kan. Tapi kalau orang yang ada penyakit, contoh dia kanser, dia nak minum kopi, tak boleh lah, tak cukup. Sangat tak cukup, sebab dia kena sebab dalam nak mengambil manfaat linzi, kita nak mengambil manfaat linzi untuk membantu kita merawat penyakit, dia ada beberapa prinsip yang kita kena tengok. Tuan-tuan nak tengok tentang bagaimana linzi betul-betul membantu merawat kesihatan, tuan-tuan kena tengok dalam Bicara Sihat dan Bisnes episod 1. Sebab dalam Bicara Sihat dan Bisnes episod 1, saya dah cerita lebih detail tentang linzi ni, Yongking derma, bagaimana pengambilan yang berkesan, dosis dia, tempoh sebagainya. Sebab nak bandingkan, dalam contohnya satu botol YK linzi yang dalam gambar ni, dia ada 60 kapsul, 60 kapsul harga RM270. Satu kapsul beratnya lebih kurang 0.45 gram. Maknanya kalau kita nisbahkan harga pada satu kapsul, satu botol 60 kan, lebih kurang satu kapsul RM4.50. Jadi kalau separuh kapsul RM2.25. Tapi dalam satu sachet kopi kita ni ada berapa banyak linzi ni? Hanya ada 5% saja daripada satu kapsul. Sikit je, kan. Jadi tak cukup lah.
tak cukup untuk merawat. Tapi untuk menjaga kesihatan memang sangat baik berbanding dengan apa yang ada di luar sana. Okey, begitu. Ya. Untuk jangka masa yang panjang, memberi impak pada kualiti kesihatan kita. Kalau lagi orang kata kita kopi Lindsay tak boleh minum. Sebenarnya Lindsay ni ataupun orang kata Lindsay. Kadang orang dengar perkataan Lindsay dia orang akan rasa ginseng. Sebab dulu zaman tamadun Cina dalam kitab Shen Nong Beng Chao Jing. Okey. Orang dulu Cina ni kalau tengok cerita Cina kan, cerita Korea ke kan. Tabib-tabib dulu ni, dia orang kalau menguji herba, dia orang akan test pada dia orang sendiri. Mereka akan uji pada diri mereka, manusia. Dia kena makan dulu, kena rasa, kena cuba dulu sebelum bagi kat raja. Dulu tak ada tikus kan. Sekarang nak uji kat orang tak berani uji kat tikus dulu kan. Dulu tidak. Dulu memang tabib tu menanggung risiko. Jadi dia testable ni. Memang tabib raja ni, tabib istana, memang dia orang buat kajian, cerita, dia orang rekod, dia orang catat. Bahkan dia orang susun lagi kategori herba ni. Ada grade tinggi, sederhana dan rendah. Maka Lindsay ini sebenarnya termasuk kategori premium. Apa maksud premium sini? Tidak bertoksik, tiada kesan sampingan, dapat mengekalkan kecergasan, melanjutkan usia. Malah jika diamalkan jangka masa panjang boleh mengekalkan kesihatan yang baik, mencegah jangkitan penyakit. Inilah ubatan premium. Jadi Lindsay kita ni memang premium. Jadi kalau kita minum kopi yang ada Lindsay, kopi memang kopi kita kopi yang premium lah. Kan? Itu sebenarnya yang nak katakan satu kopi itu premium bukan sekadar kopi, tapi apa yang ada dalam dia, apa yang dia buat pada kesihatan kita. Okey, baik. Cuma yang kita kena faham ialah kopi tu sendiri. Lindsay betul-betul bagus dah. Lindsay memang bagus untuk kita. Cuma kopi ni dia tak sama macam Lindsay. Kopi ni dia ada had dia untuk pengambilan dia. Di mana kalau ikut kajian untuk orang yang berumur 18 tahun ke bawah, saranan ni ialah lebih kurang 3 mg kafein per kilo, ataupun lebih kata senang sini kiraan dia lebih kurang 1 cawan je. 1 cawan kopi ya. Kalau CEO ni satu sachet lah. Ini saranan, bukan dia marah, bukan dia kata lebih tu akan bawa maut, tidak. Ini saranan dia ya, saranan dia. Apa tu sebabnya nanti cerita. Dan kalau untuk orang berumur lebih 18 tahun, tak lebih daripada 4 cawan. Sebab secawan ada 400, secawan ada 100 mg. Kalau 400 mg lebih kurang 4 cawan sehari. Sehari. Kalau orang yang mengandung menyusukan anak, boleh minum, tak ada masalah. Maksimum 2 cawan sehari. Sebabnya nak mengawal kesan kafein tu, bukan sebab Lindsay. Ni sebab ni kata kafein, ni general ya. General tentang kopi. Okey. Sebab dalam kalau tengok pada kotak Syahor, kotak kopi kita pun disebut sini. Dia kata disarankan jangan ambil lebih pada 3 cawan, 4 cawan sehari. Kalau kanak-kanak boleh minum, tak ada masalah. Kalau saya tengok ada downline saya ni, cucu dia nak pergi sekolah, bagi minum kopi. Tak bagi minum minuman bercoklat yang tengah boycott sekarang ni. Kesannya adalah cucu dia ni pergi sekolah tak ada lah meleleh hingga. Kadang dulu meleleh, pagi-pagi ni pergi sekolah meleleh, kena buat tisu, bawa sapu tangan, berair hidung, mata berair. Jadi bila minum kopi pagi-pagi pergi sekolah, mula-mula memang tak nak lah. Sebab apa kopi nak minum, tapi bila bagi cuba suruh minum juga, anak tu sendiri, cucu tu sendiri rasa perubahan. Rasa apa? Dia rasa semangat nak pergi sekolah. Bahkan kadang-kadang dia tak beli makanan kat kantin sebab tahan lapar. Dan dia tak meleleh lagi hingus dia. Dia minum pagi tu je lah pergi sekolah. Menggantikan MILO dia. Nanti boleh cubalah. Anak saya pun minum juga pagi-pagi kopi ni sebab tak bagi dia minum MILO ya. Okey, begitu. Berapa banyak gula dalam kopi kita ni? Okey, kalau kopi yang bergula ni, dia punya kandungan gula dia 9.3 gram sahaja. Banyak tak? 9.3 gram tak banyak sebenarnya. Dia menghampiri 2 sudu teh. Kalau nak dibandingkan dengan minuman kita di kedai, tuan-tuan suka minum kedai, ada yang suka minum kedai, suka minum 3 in 1 yang lain selain daripada sugar cafe. Tuan tahu tak berapa banyak gula dia? Kalau contoh sini ada yang 12.3 gram, 2,5 sudu teh, ada yang 5 sudu. Yang suka minum teh tarik berapa pula?
dia punya gula dia sangat tinggi. Bahkan ada yang 30 gram macam 6 sudu teh. Kalau dia rasa sedap sangat tu, rasa sedapnya, memang gula tinggi. Tambah pula susu tin tu, susu pekat tu memang bergula. Dia bukan sekadar susu tapi dia manis sebab dia bergula. Ada gula sebenarnya ya. Dah kena ingat. Sebab itulah dia tak membawa kesihatan pada kita. Dia membawa kelazatan tapi tak membawa kesihatan. Bahkan memudaratkan membawa penyakit pada kita. Memburukkan lagi penyakit sedia ada. Sebab kalau ikutkan saranan daripada pusat pendidikan American, pusat jantung sedunia, dia kata maksimum pengambilan gula satu hari kita, kalau untuk lelaki maksimumnya 36 gram, perempuan 25 gram, maknanya lelaki maksimum 9 gram, wanita 9 gram. Tadi lelaki 9 teh sudu teh, 9 sudu teh bersamaan 36 gram, wanita 6 sudu teh bersamaan 25 gram. Ini tak ambil kira lagi sudu gula yang ada dalam kuih-kuih makanan. Kalau ambil kira tu dah lebih lah kita sebenarnya. Sebab bahayanya gula ni, dia boleh mengancam kesihatan kita, memburukkan lagi keadaan kesihatan kita. Contoh di sebelah ni, sudu teh ni. Sudu teh yang ada di rumah saya ni, kalau saya timbang kan, satu sudu teh ni yang kita cedok sekali, dia tak membukit sangat. Biasa je. Ada setengah orang, 2 sudu je Ustaz bubuh buat air. 2 sudu dia tu membukit gitu, menggunung macam gunung Himalaya tu kan. Sepatutnya biasa-biasa je, janganlah bagi tambah membukit. Tak adil, tak adil. Jadi kalau lepas ambil kira berat sudu, dah tolak berat sudu semua, saya timbang satu sudu teh ni 5 gram besar macam ni kan, 5 gram. Antara 4, kalau sudu besi yang kecil sikit tu 4 gram, itu pun dah besar. Kalau 2, 8. Kalau buah banyak pun 5. Ada yang buah 4, tak cukup lah, buah 3, buah 4, 15, 20 gram gula. Jaga-jaga. Itu belum masuk gula kat kuih lagi. Okey, kemudian ada orang kata pula pakai gula perang ke gula putih ke. Sebenarnya secara faktanya gula perang ke gula putih sama sahaja dari segi glycemic index. Namanya orang yang kencing manis, ya. Sama sahaja. Lebih baik fokus kepada kurang pengambilan gula. Kalau nak ganti pula gula dengan gula Melaka, gula putih dengan gula Melaka lagi tinggi, GI dia tak bagus. Ganti dengan madu kan. Madu ni pula dia punya masalah dia dekat kalori pula tinggi. Kalori pula tinggi, ya. Itu masalah dia. Jadi sebaik-baiknya tak ada masalah, kekal pada gula putih, gula perang, tak ada masalah. Cuma jaga-jaga pengambilan je, ya. Okey, baik. Satu lagi bahan yang penting dalam kopi yang bukan penting lah, dia ditambah dalam kopi. Kalau ada orang rajin baca, tiba-tiba perasan ada beta carotene. Beta carotene ni pewarna semula jadi yang diletakkan dalam kopi, ya. Dalam kopi CEO ni, pewarna orange semula jadi. Dia berasaskan daripada buah-buahan boleh jadi, lobak boleh jadi, ubi keledik pun boleh jadi, tumbuhan-tumbuhan lain pun boleh jadi. Dia untuk mewarnakan lebih warna menarik. Sebab kopi campur, kita ada krima kelapa nanti, kemudian campur linzi, dia kan gelap warna. Mungkin gelapnya warna tu sebab linzi ni dia gelap warna dia. Kalau tuan-tuan tengok sebut dia bila kena air. Jadi bila dibimbangi tak menarik warnanya sebab tak cukup brighter. Kalau pakai krima santan ni tak cukup terang, tak cukup jadi menarik. Jadi bila tak pakai pewarna ni mungkin jadi lebih menarik. Tak ada masalah selagi mana dia semula jadi kan. Sebab kalau pakai kopi yang krima yang serbuk di pasaran tu, memang mudah cantik, comel sangat, tapi bawa kesan pada kesihatan, ya. Itu yang kita tak nak tu, ya. Okey, ni bahan kedua, krima bukan tenusu. Tadi cerita pasal linzi, ni bahan kedua ialah krima bukan tenusu. Krima bukan tenusu ni komponen dia banyak situ, bukan sekadar lemak kelapa, tapi majornya minyak kelapa lah. Sebab kalau perasan dia tulis juga kat situ benda lain, kalau orang baca lah. Dia sebut krema bukan tenusu dan kurungan ada sirap glukosa, ada lemak kelapa, natrium kaisenat, silikon dioksida. Okey, semua bahan-bahan selain daripada lemak kelapa yang termasuk krema bukan tenusu ni dia tak bahaya. Dia lah bahan semula jadi berasaskan jagung, dia ekstrak daripada protein susu pun ada, daripada pisang, telur pun ada. Benda ni tujuan dia sebagai pengawet semula jadi untuk krema ni tahan lama, kekal.
supaya dia tak tercampur dengan kopi dalam packaging tu, dia kekal keadaan dia dalam serbuk sampai dibancuh dengan air panas ya, menstabil, beremulsif itu sebenarnya fungsi dia, melembutkan tekstur kopi kita ya, jadi sedap, jadi premium, jadi lemak tanpa rasa lemak tanpa memberikan lemak. Ya. Lepas tu antara kebaikan krema kelapa ni kalau kita tengok, pertamanya membantu mengawal berat badan. Ini ada research dia ya. Kemudian membantu mengawal gula dalam darah kita. Membantu mencegah radang sendi dan artritis. Membantu pembinaan otot dan mengurangkan lemak. Membantu mencegah anemia, masalah kurang darah, mencegah ulcer perut dan meredakan sembelit. Orang takut kan minum kopi kata ulcer perut kan. Bahkan ada krema santan kelapa ni mencegah ulcer perut, meredakan sembelit. Yang paling mustahak memperbaiki kesihatan jantung. Ada orang takut minum kopi kerana takut gaya jantung. Tapi kalau ambil secawan tak ada masalah. Bahkan boleh membantu untuk kesihatan jantung. Lebih baik lagi makan YKS, makan YKK, bantu untuk memperbaiki keadaan jantung. Ya, nampak manfaat krema kelapa yang kita ada ni. Kenapa tak ambil krema tenusu, ambil krema kelapa? Nak ambil manfaat kebaikan ni. Okey. Kemudian bahan ketiga, biji kopi. Biji kopi kita ni ialah jenis Arabica. Rasanya lebih lembut dan kafeinnya lebih rendah daripada Robusta. Biasa orang takut minum kopi kerana kafein dia. Orang sakit kepala sebagainya. Tidak, jangan bimbang. Kita punya kopi ni, biji kopi Arabica, kafeinnya rendah, rasanya pun lebih lembut, tetapi tak bermaksud murah bila kafein rendah. Harganya lebih mahal. Sebab tempat untuk tanam pokok biji jenis Arabica ni, dia kena tanam tempat yang tinggi kan, maka mahal lah. Kemudian kita import pada Brazil, sebab Brazil ni memang pusat ladang kopi jenis Arabica terbesar, dan dia ada teknologi untuk teknologi tanaman yang sangat baik, teknologi untuk mengambil biji kopi pun sangat baik. Memang itulah sumber dari Brazil. Dan apa kelebihan biji kopi ni, apa kelebihan kopi ni? Pertamanya dia meningkatkan daya pengecutan otot dan kecergasan fizikal. Dan yang kedua, melawaskan kencing, mengurangkan kesembapan. Ketiga, membantu mengawal berat badan. Tadi krema dah bantu kawal berat badan, kopi pula bantu kawal berat badan lagi. Yang keempat, mencegah risiko penyakit diabetes tahap 2. Kelima, mengurangkan risiko kanser hati. 6, menjaga kesihatan kardiovaskular. 7, mencerdaskan otak dan minda. Ke-8, membantu melancarkan pencernaan dan sembelit. Ya, okey. Sebenarnya kalau tengok kan, orang kata minum kopi bahaya untuk sakit buah pinggang. Tadi kita sebut dah, orang kata linzit bahaya untuk kesihatan. Takut rosak organ sebagainya. Kopi pula orang kata jangan minum kopi boleh rosakkan buah pinggang. Tidak ada kajian yang menyebutkan tentang minum kopi linzi, makan linzi, atau hatta minum kopi yang pure pun sekalipun kan, tidak ada yang membahayakan buah pinggang. Sebab kalau tengok balik dalam kita cerita dulu tentang penyakit buah pinggang kronik CKD dalam episod kedua, kita boleh tengok balik rakaman Bicara Sihat dan Bisnes episod kedua di YouTube di Linzi Sahabat Kesihatan Anda. Kita cerita tentang apakah penyebab faktor risiko penyakit buah pinggang ni. Antara sebabnya sebab apa? Sebab kurang minum air. Kalau minum kopi 4 cawan, kopi je minum, air masak tak nak minum, memang sakit buah pinggang lah. Punca utamanya ialah tak cukup air dalam badan. Sepatutnya dia minum lagi air masak, minum 3.7 liter untuk lelaki, 2.7 liter untuk perempuan. Itu sebab dia. Kalau tak minum kopi tapi kurang minum air, sakit juga buah pinggang. Percayalah. Sebab tak cukup minum air. Kita tengok pada fakta lah, kena kembali pada fakta. Jangan tengok pada mitos ya. Okey, jadi itu sebenarnya yang kita nak kongsi tentang kebaikan kopi. Contoh bayangkan dengan secawan kopi ni banyak sangat manfaat kesihatan yang kita dapat berbanding dengan kita minum minuman lain yang banyak gula yang tak ada manfaat pun. Kan? Dah berapa tahun, puluh tahun dah sebelum ni, kalau orang yang belum pernah minum COKF, minum macam-macam teh tarik sebagainya di kedai, apa manfaat kesihatan yang dapat dibawa? Kan? Contoh testimoni pertama ni, orang yang dah lama mengamalkan COKF ni daripada Sabah. Apa kesannya? Dia dulu lumpuh juga, bila kurang cek thalassemia, dia kena pakai pampers, kakinya menggigil. Jadi bila dia mengamalkan coffee CO kan, maka dia dah
dia dah tak perlu bergantung pada steroid, dia amalkan lagi, maka dia boleh berdiri dan melepaskan tangan dah. Ya. Okey, baik, dia mengamalkan lebih kurang 2 bulan, lebih kurang Encik terima lah ya, 2-3 bulan. Testimoni yang kedua, Encik Syaharin Patawi daripada Tawau. Orang stroke, sakit stroke, 13 tahun stroke. Mengamalkan COKF 3 kali sehari. Tak lebih pun daripada sana kan. Tak lebih daripada ni. Masih lagi dalam kawalan. Tapi dia ambil 1 bulan. Dia mampu berdiri dan berjalan. Ya. Dengan syarat menjagalah pemakanan. Ikut nasihat doktor. InsyaAllah. Kemudian yang ketiga, Aunty Faridah ni pula, dia ada kolesterol. Tapi bila dia makan YK kan, YK Linzi tadi tu dengan kopi. Bukan kopi saja, YK pula tambah. Dia berkayuh basikal pula satu dua kali seminggu. Maka kolesterol pun turun, gula pun stabil, jantung pun okey. Nampak kombinasi kopi dengan gaya hidup yang sihat. Yang keempat, Encik Alim Yatim Yaakob. Juga kolesterol dah tinggi, masalah kolesterol dah tinggi, mengamalkan COKF, maka alhamdulillah kolesterol pun stabil, tekanan darah pun stabil. Sama susah. Betul, saya pun juga ada testimoni anak murid yang bergantung pada obat kan, tapi masih lagi tekanan darah tak stabil, gula tak stabil. Tapi bila ditambah dengan kopi, saya kata tukar produk lain yang makan ni, makan kopi, CO. Minum CO Ferrari. Alhamdulillah, parah gula pun turun. Bila buat check up doktor, dia kata, oh bagus kan. Kelamaan dah tak perlu bergantung. Dia kata tak payah ambil lah sebab dah okey gula, dah okey, dah tak payah insulin, cuci insulin semua tak perlu. Ya, ini pula boleh solat seperti biasa ya. Bila mengamal kopi tidak lutut sakit, kaki sakit, alhamdulillah ya. Okey, yang keenam ni penyakit kulit pun hilang ya. Okey, dan boleh berjalan tanpa guna tongkat. Ini kena amalkan lah. Kalau minum baru semalam ini tak ada lagi. Amalkan sekomah 3 bulan, nampak perubahan ya. Di samping jaga gaya hidup yang sihat. Ini sakit kepala pun tidak sakit, tengkuk pun rasa ringan, perlu banyak buang air banyak, membantu perkumuhan ya. Okey. Kemudian ni pula bila minum kopi semangat nak buat aktiviti, tak rasa mengantuk, petang pergi gym pun semangat. Bagus. Yang ni pula boleh tidur lena. Sama ni orang ingat takut minum kopi tak tidur kan. Jangan takutlah. Kopi ni dia bukannya bahan kopi CEO Cafe ni, dia bukannya untuk tahan ngantuk semata, tidak. Dia membantu otak kita berfungsi pada masanya. Kalau orang tu memang tak cukup tidur, susah nak tidur, dia akan mudah tidur. Orang yang cukup tidur dia akan cergas. Sesuai dengan keadaan badan ya. Telah tinggi, stabil daripada turun kepada parah normal ya. Okey. Sekarang ceritalah. Tadi kita produk kan. Ni sekarang kita cerita bagaimana dengan produk kopi saja ni boleh bantu kita untuk jana pendapatan sehingga RM12,280 sebulan. Kerja apa yang boleh bagi kita income sebanyak ni RM12,280 sebulan? Kan? Okey, baik. Apa maksud plan 111 ni? Bermaksud satu kotak kopi setiap bulan, dan kita cari satu ahli baru setiap bulan, dan kita minum satu kotak kopi setiap bulan. Ahli baru kita pun minum juga satu kotak kopi setiap bulan, dan dia pun buat perkara yang sama juga kan. Masa setiap bulan kita minum satu kotak kopi, kita cari orang baru dan kita buat benda yang sama ni dalam tempoh setahun. Dan orang yang kita cari tadi pun dia kopi benda yang sama kita buat. Satu kotak kopi, cari satu ahli baru sama setahun. Itu je kita buat. Setiap bulan satu orang baru, kita minum satu kotak kopi, buat selama setahun. Orang yang baru cari pun buat yang sama. Maknanya orang bawah ni copy paste cara kita. Maka pada bulan ke-13 kita boleh jana pendapatan sehingga RM12,280. Ya. Dia bukan cakap saja lebih boleh, sebab kita boleh tunjuk jalan kira dia. Ya. Tuan-tuan buat plan sesuatu, jangan risau, kita ada alat bantuan untuk marketing, nak cerita pada orang strategi, macam nak ajak orang minum kopi, cara baca kopi, cerita kelebihan kopi. Kemudian kita ajak dia jadi ahli. Dan kita cerita pula bagaimana kita boleh jana pendapatan dengan minum kopi ni. Kan? Sebab
kalau tengok dalam kita punya kiraan ni, kita nampak pada bulan keempat kita dah nampak dah kita dapat pendapatan sedikit, 16.64 sen. Setelah kita bersabar lagi, bulan kelima dapat. Makin lama makin meningkat. Bulan keempat, kelima, keenam sampai seterusnya. Tuan nampak RM16, RM50, RM116, RM29. Dia boleh meningkat sampai ke RM12,280. Kita fokus satu produk aja, kopi. Cari seorang satu bulan. Lebih tak masalah. Lebih tak ada orang marah. Orang tu nak beli lebih 2 kotak kopi pun tak ada masalah. Kita cuma sasarkan satu je. Lebih alhamdulillah, masya-Allah. Lagi cepat kan. Cuma kita fokus satu orang setiap bulan satu kotak kopi buat setahun ni. Kita cerita kenapa buat satu-satu ni. Sebab dalam bisnes kita ni dia ada sistem dia. Dia dah kirakan kita punya macam mana nak bantu dapat pendapatan sekian-sekian. Kita bayangkan kita produk kopi ni, produk kita jual ni kopi ni bukan produk yang sekali beli terus tak ada. Tu orang tak guna. Sebab dia yang produk yang hari-hari orang minum. Sehari boleh jadi 2-3 cawan orang minum. Dia non stop. Orang akan repeat order lagi. Tuan bayangkan, tuan duduk di bahagian business owner ni, di mana orang cari kita. Nak kopi lagi. Orang yang duduk di bahagian kolom B ni, orang yang mana peluang untuk dia jana pendapatan lebih besar ialah 95% berbanding orang yang makan gaji, orang yang kerja sendiri ni. Di situ kalau nak dapat financial freedom, punya peluangnya sangat sikit, 5% je situ. Bukan semua orang duduk di bahagian kerja makan gaji ni, bukan semua orang kerja makan gaji boleh dapat gaji 7,000 bertahap, tak semua kan. Kerja dah berapa tahun pun kadang takat itulah gajinya kan, tak naik-naik pun. Berbeza dengan kalau duduk di bahagian kolom B ni, business owner sebagai kita business kita pada bisnes kopi kita ni, kita lah owner pada bisnes kopi, kita yang menentukan, memantau perjalanan kan. Bulan pertama cari orang, bulan kedua cari lagi seorang, terpantau pula orang pertama tadi buat benda yang sama macam kita kan. Tu cara dia. Maka nampak tak dalam graf tu pendapatan tu akan meningkat, dia akan makin meningkat ke atas kan. Bulan ke-14 pun meningkat lagi. Ini yang kita nak sebenarnya kan. Sebab kita bekerja dan kita nak ada security di dalam kita punya pendapatan kan. Sebab kita tahu kita tak akan selama-lamanya akan kuat, dan kita tak nak masa kita ni habis kepada bekerja kan. Kita nak masa kita untuk keluarga, masa kita untuk kita beribadat, masa untuk kita menjalankan impian kita. Ya. Dan di sini kita nampak bahawa pendapatan kita kalau bulan ke-11 dah capai 3,910. Kerja apa nak bagi gaji 3,910? Kita dapat kerja hari ni kan. Lepas tu bulan ke-11 agak-agak dapat gaji 3,000 tak? Daripada zero ni boleh dapat 3,000. Mana kalau kita fokus betul-betul pada plan satu ni yang mudah ni, insya-Allah dia akan membuka pintu pada besar lagi peluang kita untuk jana pendapatan lebih baik. Kalau kita tak tahu nak buat, sekarang ni kita dah ada plan dah tunjuk kena buat macam ni, fokus satu produk, satu bulan, satu ahli baru, buat sama setahun. Cumanya kadang-kadang ada orang tanya macam mana nak jumpa orang sebab nak cerita ke orang kan. Tuan-tuan boleh tengok satu lagi rakaman Zoom meeting yang saya pernah bentangkan dulu, tajuknya ialah mendekati prospek one to one. Dalam rakaman ni saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan step by step macam mana cara kita nak buat list, nak contact siapa prospek kita kan. Kalau saya dulu mungkin saya fikir kan, sebelum saya belajar tentang kaedah ni, macam mana nak cari orang, susah nak cari orang, kita tak kenal siapa-siapa. Dalam contact list telefon kita mungkin ada sikit orang je, 10 orang ke 20 orang ke, sikit ke, susahlah. Mungkin kita ni orang introvert kan. Tetapi Mr. Ku dia dah ajar kita, guide kita cara yang kita nampak boleh buat sebenarnya. Sebab saya rasa semua orang tak duduk dalam rumah je kan. Semua orang akan keluar. Takkan 24 jam duduk dalam rumah tak akan keluar. Seminggu tu 24/7 duduk rumah, tak, sekarang keluar kan. Pergi restoran, pergi lobi kedai ke, pergi servis kereta ke, akan keluar lah kan. Cumanya kita kena ada satu panggil kemahuan di dalam tu yang mendorong kita, menolak kita. Aku mesti buat.
Nah, sebab kalau tak ada dorongan yang besar ni, memang takkan buat. Sebab kita dah ada produk yang sangat bagus. Kita dah ada marketing plan yang tunjuk satu persatu. Kita ada sistem pendidikan yang sangat baik yang ajar kita dengan jelas step by step. Tapi masih lagi tak buat. Sebab apa? Sebab tidak ada big why ni. Big why yang nak mendorong kita, menolak kita. Buat juga. Apa jadi sekalipun, nak buat. Pertama kalau saya lah, kan, ada 3 sebab. Dan 3 sebab yang tak boleh kita tolak peluang yang hebat ni. Pertama, pendapatan yang ditawarkan setimpal dengan usaha kita. Tuan bayangkan, kalau kerja kan, gaji kerja yang swasta, orang yang degree pun 1,500. 1,500. Orang yang nak ambil executive marketing ke, customer ke, dia takkan tawar gaji lebih daripada 2,000. Target lah sekarang ni 1,800 je. Nak dapat yang di bulan ni kena bersaing pula banyak orang yang bagus 1,000 lebih ni. Kalau kerja dengan kerajaan pula, MyStep ke apa semua, degree pun start 2,100. Kalau orang bujang okey lagi lah, tapi kalau dah kahwin mana cukup, kan? Bahkan tuan-tuan tahu tak, kerja ni 8 pagi 5 petang, dah tengah kerja tu buat macam-macam, kan? Ada orang bagi full komitmen kerja tapi bayar sama je, kan? Setahun kerja sama serupa je. Sebab itulah kerja kita dibayar banyak tu, orang tak, bos tak pandang kita usaha lebih kuat ke, kau letih penat ke, itulah gajinya, itulah yang kena buat jobnya, tugasannya selesaikan. Tak dibayar dengan berbaloi dengan usaha kita, sikit sangat, kan? 1,500, 1,100. Apa, itu pun belum lagi tolak dengan EPF, kan? Lagilah sikit 1,300, kan? Memang tak cukup. Sebab tu tak boleh lepaskan peluang ni. Kalau buat bisnes lain contohnya lah, kena pula berhadapan dengan risiko manipulasi harga. Jadi agent, stokis, ni memang ni jual ni harga lain, jual ni harga lain, harga murah dari kita lagi. Kita pun bersaing. Lepas sampai sudah tak untung-untung kita. Penat macam tu je. Sebab tu kalau Shonho ni memang harga secure, semua sama harga. Tidak ada harga stokis ke harga yang hanya ada harga ahli dengan harga bukan ahli, harga runcit. Nak harga murah jadi ahli. Dapat PV lagi. Ya. Masa fleksibel. Dengan buat bisnes dan keluarga. Kalau kita kerja dah lah sakit, nak cuti pun nak berkira, susah. Ada keluarga, anak-anak sakit pun susah. Tapi kalau dengan bisnes ni, kita fleksibel. Kita ada masa kita boleh berehat untuk uruskan anak yang tak sihat ke, urusan-urusan tertentu kan. Kita yang menguruskan masa. Yang penting disiplin. Ya, disiplin penting. Kemudian kesihatan. Bila kita kerja ni, yang penting adalah kesihatan. Sebab bila sakit payah. Kadang cuti lebih pagi, kena pula potong gaji. Dia lah gaji sikit potong gaji. Tapi bila kita kerja dengan Shonho ni, kita bisnes kerja pula. Buat bisnes Shonho ni, kita masa yang sama kita dapat belajar jaga kesihatan. Kita jaga kesihatan kita dengan produk Shonho pula. Jaga keluarga kita dengan produk Shonho yang selamat, menjamin keberkesan, dapat pendapatan. Kita rasa memang apa lagi yang lebih baik pada perkara ini, kan? Nak tak nak kita ambil je. Kadang saya pernah kerja di bidang yang saya sangat minat, tetapi sayangnya tak dibayar pun, kita penat macam mana pun, itu je dia nak bayar. Sebab itu je dia boleh bagi, kan? Sebab kerja ialah kerja, dia tidak kesian, ya. Bila kerja ni orang yang fikir orang nak kesian kita, dia nak bayar tu dia terima. Kalau tak nak, buat Shonho. Tu je, ya. Okey, sebab dalam Shonho ni ada 9 jenis bonus yang ditawarkan, ya. Daripada bonus keuntungan runcit, bonus prestasi, kemudian ada lagi bonus kepimpinan 3 sampai 9. Kan? Siapa lagi nak bagi kita bonus banyak ni? Kerja apa lagi nak bagi bonus sampai 9 ni? Bayangkan. Ya. Okay, contoh pertama. Nak kata adil tak adil kan, kita punya marketing plan ni. Contohnya saya saya beli produk, contohnya saya dapat 1,000 mata. Downline saya beli produk juga 1,000 mata. Jadi macam mana kiraan bonus kita? Kita boleh kiraan bonus prestasi. Pertamanya cara nak kira dia, kita kira total group kita tu berapa. Contohnya Abu 1,000 PV, saya 1,000 PV. So nak kira bonus prestasi untuk saya, tambahkan PV saya dengan Abu, dapat amount 2,000. So 2,000 ni duduk skala mana untuk bonus prestasi? 2,000 hanya duduk di pada skala 12%. Maka 12% ni tadi didarabkan dengan
bonus jumlah grup PV tadi ni, dapat satu amount RM240 tunai. Tapi RM240 ni ialah grup. Maknanya untuk kita dengan downline. So kena tolak bahagian downline. Sistem memang tolak. Kita tak kira siap-siap, memang sistem kira. Kan, tolak maka tolak bahagian dia. Tinggallah bahagian kita, contohnya tadi 240, tolak bahagian downline RM80 sebab downline kita Abu ni dapat 1000 mata. 1000 mata dia punya PV tu hanya 8% je lah. Masuk dalam skala 800, 8% je. So dapat RM80. So kita dapat apa? RM160. Nampak tak bersih pendapatan kita? Kita bila downline kita punya usaha dapat, kita pun dapat yang kita. Cuma kita lebih sebab kita jaga downline kita. Downline kita dapat 1000 ni, dia takkan dapat macam tu je. Kita kena pergi servis dia. Dia ada proses yang namanya 3R. Retailing, recruiting dengan retaining. Ada pula lain servicing sebagainya. 4S tu kena buat juga. Memang kena monitor lah, macam kita lah buat bisnes kata kan. Kita ada franchise. Kita ada cawangan kita di sini. Kita kena monitor cawangan tu kan. Pantau dia, sale dia macam mana, produk dia macam mana, apa yang boleh bantu kat situ. Tu kita kena buat. Sebab tu kita layak dapat bonus dikira sekali dengan grup kita tu. Sebab kita bos kan, kita upline pemimpin dia. Bos pula lah. Okay, contoh kita buat kopi. Kan? Contoh pilihan kopi seminta lalu je ni. Okay, bulan pertama mungkin dapat kosong lagi, saya beli kopi, downline beli kopi. Okay, bulan kedua kita cari lagi seorang kan, sebab setiap bulan kena buat kan, setiap bulan cari satu ahli baru minum satu kotak kopi, dan downline kita pun ikut benda yang sama kan. Bulan ketiga, bulan kedua belum dapat bonus lagi sebab minimum mesti ada 400. Okay, bulan kedua sabar tak dapat lagi. Bulan ketiga pun tak dapat lagi, sabar lagi bulan ketiga kan. Tetapi tuan-tuan, ini kalau kita kira kopi sahaja. Tapi cuba bayangkan, bila dia minum kopi, dia akan tanya produk lain pula. Ataupun dia ni kebetulan dia ada masalah lain pula. Dia ada masalah sinus ataupun masalah penghadaman. Mungkin dia akan perlu produk lain pula di situ. Dia akan buka pada pintu produk lain, Lactoberry ke, Greenzy ke, Lingzy, Yungkin Lingzy ke. Maka situ extra daripada kita. Ni sebab kita kira, kita assumption kita kopi saja kan. Maka bulan ketiga untuk kopi tak ada lagi. Bulan keempat, nampak sikit hasilnya, dapat RM16.64 untuk kita kan. Dan downline kita pula, downline yang pertama kita ni dia akan dapat pada bulan kelima kan. Orang yang pertama ni dah bulan kelima. Dia macam tu. Yang di bulan berikutnya dia akan follow. Sebab kita satu bulan satu orang, maka orang yang bawah kita ni dia akan ikut selepas kita dia akan dapat. Mana kita bulan ke-13 kan, bulan kelima ya, RM50 lebih kurang. Bulan ke-6 RM116. Bulan ke-7 RM249. Maknanya bulan ke-6, bulan ke-7 kita, downline kita dah akan dapat seperti mana kita bulan ke-6. Macam itu kiraan dia. Downline yang masuk lewat lepas tu dia akan lambat-lambat ke belakang. Dia ikut macam tu. Kalau kita bulan ke-7 kita, orang lain pun akan dapat macam sama macam kita pada bulan ke-7 dia lah. Begitu. Orang yang masuk bulan pertama kita ni, dia akan dapat sama macam kita bulan ke-7 pada bulan ke-7 dia. Maknanya kita dah ke-8, dia ke-7. Begitu turutan sebab kita cari satu persatu kan. Satu. Okey. Nak ceritanya pada bulan ke-9 kita dah dapat gaji seorang vice manager. Kita bayangkan 9 bulan kerja, siapa nak bagi kita vice manager kan? Dah dapat gaji RM1,580. Ini tak payah tolak APF pun kan. Memang kita punya solid ni masuk account bank kita bonus RM1,580. Okey. Dan downline pertama kita akan dapat bulan ke-10 sama. Okey, kalau kita boleh maintain ni, kita akan dapat bonus lagi, bonus kepimpinan. Bonus kepimpinan, kita boleh maintain prestasi kita 2 bulan berturut-turut, kita dapat bonus kepimpinan, maka kita dapat pendapatan kita dah mencapai RM2,255.50. Ni kalau kita punya kiraan begini Jadi 3 bentuk cara nak jadi vice manager ni. Cerita mudah je. Pertama, kita sendiri kumpul 13,000 PV. Sebab nak masuk pada satu elite ni, dia mesti kumpulan tu dah capai 13,000 dah. Kalau dah capai 13,000, maka dikira satu elite. Maka sini nak kira, kalau yang pertama ni boleh dapat, cuma tak stabil sebab dia sendiri. Kalau yang kedua ni, dia naik 500, jadi bawah satu leader dia 13,000. Ini bagus. Yang ketiga sebelah ni pula,
yang dia ada 2 bawah dia tapi dia tak ada apa-apa, dia kosong. Yang ni pun okey. Sebab kalau ada orang kata, boleh ke saya ni tak ada modal, saya orang susah. Saya nak beli kopi pun tak mampu. Tapi saya nak buat juga. Nak cerita juga kat orang. Tuan bayangkan kalau dia cerita juga kat orang, dia buat kan, dia boleh dapat juga income 871. Cuba bayangkan, bila dah dapat 871 ni, boleh beli kopi tak bulan berikutnya? Boleh belilah. Nak katanya mudahnya plan satu ni, kalau mempunyai diri ni, kita seorang lah kan, tak mampu nak beli kopi, tak masalah. Cari orang yang boleh beli sekotak kopi kan, lebih lagi bagus. Okey. Kita dapat apa? Bila dah jadi vice manager, kita dapat seminar kepimpinan vice manager baru selama 21 malam di hotel 5 bintang kan. Mungkin kita ni tak pernah lah, tak mampu nak bercuti di hotel 5 bintang, maka dapat pergi seminar ni, Masya Allah, tidur di bilik yang 5 bintang yang sangat selesa ya. Kalau bila boleh pergi ni tuan-tuan, bukan boleh pergi seorang je. Kalau tuan-tuan dah kahwin, dengan isteri sekali boleh ajak pergi. Dia 2 sekali. Bagusnya bisnes Shongho ni sebab dia bukan kita seorang, dia dikira bersama pasangan. Kalau setengah pekerjaan lain kan, contohnya maaf saya sebut takaful ke, unit trust ke sebagainya, seorang je boleh pergi, isteri tinggal di rumah kan. Tak syok je kan. Ni kalau kita boleh bawa sekali kan, seronok kan. Begitu. Dapat pula seminar luar negeri untuk vice manager yang cemerlang. Okey, ni cara kiraannya lah kan. Kalau nak belajar ni boleh kira manual. Nak katanya kita detail, kita bukan main asal jadi, tidak. Sebab kita buat, kita dapat point tu, kita nak menghargai penat-penat lelah kita, setiap lelah kita dibayar betul-betul sampai sen-sen pun dikira. Dan bulan ke-9 kita jadi best manager, bulan ke-10 kita lahirkan satu lagi best manager. Sebab apa? Sebab di downline di bawah kita bulan pertama ni, dia akan jadi macam kita di bulan ke-9. Kita pun dapat anak. Dapat lagi bulan, sampailah berikutnya berkembang network kita bulan ke-11 ya. Kita dah boleh dapat bantu 3 ahli jadi vice manager. Betul, nampak tak apa yang berlaku dalam bisnes ni? Kita bukan berjaya seorang-seorang. Ada tak bisnes yang dia nak berjaya, dia buat seorang je? Ada bisnes yang dia seorang je berjaya di atas. Apa jadi di bawah tu biar apilah, orang di bawah ni keluarlah modal, duit semua kan. Tapi yang berjaya ni atas seorang je. Tapi dalam Shongho tidak. Shongho ni kalau nak berjaya, kena bantu orang bawah berjaya. Kalau tak bantu memang tak akan berjaya, percayalah ya. Satu kita bantu, nampak tak dalam kiraan ni? Kita berjaya dengan cara kita bantu orang yang berjaya. Kita berjaya, ramai lagi orang akan berjaya. Pada bulan ke-12 kan, kita dah boleh dapat peningkatan pendapatan, dah naik pangkat jadi senior vice manager. Bonus pun bertambah, dan pada ketika ini kita punya pendapatan kita sekitar 5,845. Tuan bayangkan kerja setahun kan, daripada kosong hujung tahun tu dapat 12 bulan dapat RM5,840.53. Kerja apa nak bagi kita macam tu kan? Kita tak perlu clock in 85 pun. Tapi kalau kita berdisiplin sangat bagus. Sangat bagus. Itulah kita punya key dia. Keluar 8 balik 5. Kalau separuh hari boleh komit pun okey. Janji committed setiap hari tu ada benda kita nak buat. Dan saya nampak dalam perniagaan bisnes kita ni yang menawarkan harapan. Yang mana semua orang yang ada impian, ada orang nak ada sebiji motor, nak pergi haji, umrah satu masa nanti. Bila dengar plan satu-satu ni, ada harapan untuk dia. Dia boleh capai impian. Dan dia bukan boleh capai impian sekadar itu sahaja, dia boleh kekal sihat. Mungkin dia boleh pergi bercuti, boleh pergi haji dengan sihat. Dan dia ada kebebasan masa. Nak bayangkan, dah ada 12,000, dah ada lebih lagi. Boleh pergi haji tiap 3 bulan dia pergi haji. Biasa haji, haji mana ada haji 3 bulan kan? Mengarut saya ni, haji tahun sekali je, umrah. Sasun. Seronok sangat sampai tersasun. Ya? Setiap 3 bulan boleh pergi umrah. Seronoknya kan? Macam tu kita nak. Dan kita ada kebebasan keuangan. Kita mungkin boleh bantu orang lain lagi kan, untuk sama-sama berjaya. Guide dia macam mana. Ni kelebihan bisnes Shongho. Makin banyak kita kongsi, makin banyak orang kita bantu, menguntungkan kita. Ya. Okey, baik. Dan pendapatan kita bertambah. Kalau kita rasa cukup lah. Tapi biasanya jangan bertambah lagi. Bertambah lagi bulan berikutnya. Ya. Alhamdulillah, insya-Allah. Dan sebenarnya secara tak langsung
akan wujudlah keperluan-keperluan lain lagi, bukan sekadar kopi. Sepanjang kita berbisnes Johor ni bukan sekadar kopi, tapi akan wujud lagi keperluan lain yang mana akan membantu kita mengukuhkan lagi kita punya jaringan, mengukuhkan lagi kita punya pendapatan, network kita. Inilah kehebatan plan satu-satu. Saya harap semoga semangat yang saya sampaikan ni boleh sampailah pada orang, semangat. Dan nak belajar lebih detail lagi kena betapa pula kena mengadap cara kiraan tu. Sebenarnya sangat baiklah. Kita sebenarnya tak ada alasan lah bagi kita untuk tak ada pun nak buat kan. Nah, boleh buat dan mungkin tak ada big why lagi. Terutamanya orang muda kan, tak nampak lagi. Tak apa, biar dulu. Satu masa cuma akan lambat lah kalau tanya pada saya kan. Alangkah baiknya, biasanya kalau jumpa orang Shanghai yang berjaya kan, alangkah baiknya kalau mereka nampak peluang ni masa awal lagi. Tapi sebenarnya masa awal tu memang tak nampak sebab tak datang lagi big why dia. Saya doakan semoga saya, tuan-tuan dan puan-puan yang masih belum jumpa Big Y, jumpa Big Y. Dan mereka yang sudah ada Big Y ni, kekallah Big Y dia dan biasa dia nak buat. Bila dah ada Big Y ni, dia takkan turun daripada kereta api Shanghai ni. Bila tak ada Big Y, dia akan turun. Turun tak naik balik, turun lambat ke naik kan. Tu masalah. Yang penting kita sentiasa carilah. InsyaAllah akan jumpalah penyelesaian dalam ekonomi kita, dalam kehidupan kita. Semoga kita semua mendapat wang masa dan kesihatan. Wang masa dan kesihatan, insyaAllah. Okey, baik, alhamdulillah. Sekadar ini perkongsian saya berkenaan dengan plan 111 peluang realisasi impian. Okey, ada sebarang soalan yang ingin diajukan, tanya? 2 minit je. Sebab dah lebih kan. Saya risau juga sebab slide lebih. Kan banyak, sudah nak skip. Kalau nak detail ni, dia kena buat session secara fizikal. Ya, okey, baik. Okey, ada soalan. Okey, alhamdulillah. Semoga bermanfaat, dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi tercari-cari sebenarnya. Kan, apakah yang boleh dibuat? Sebenarnya ini basic sebenarnya. Kalau tuan-tuan bayangkan dalam bisnes Shonghou ni dah berkembang pada banyak lagi plan bisnes yang lain, daripada CEO berkembang kepada 3x7. Kemudian dah ada plan Green Z yang mana bulan keempat dah boleh dapat 96,000. Pada plan Lactoberry pula boleh dapat banyak lagi. Betul ya. Sebab kita nak bantu kan, nak bagi fleksibel pilihan. Nak buat yang mana satu? Kan, tak suka kopi, suka Green Z buat Green Z, suka Green Z buat Lactoberry. Apa sih buat? Yang penting jalan tu ada, marketing plan cukup bagus. Tinggal kita nak buat je, nak implement, ya, nak mendorong kita untuk laksanakan insya-Allah. Baik. Okey, wallahu alam. Untuk sesi bicara sihat dan bisnes episod ke-6 ini, kita melabuhkan tirai pada saat ini. Terima kasih atas penglibatan tuan-tuan dan puan semua yang setia sampai ke saat ini. Dan insya-Allah tanpa saya melengahkan masa, mari kita masuk pada slot yang terakhir ni, slot tahsin tilawah. Ya, tahsin tilawah. Baik. Kita sambung surah Al-Mulk, iaitu pada ayat yang ke-6 ya, ayat yang ke-6. Kita ambil sikit je ayat malam ni, ayat ke-6 sahajalah ya, ayat ke-6 sahaja. Saya tunjukkan, saya pancarkan sini ya. Okey, baik. Mana saya punya mouse hilang pula. Okey, baik. Tadi pun hilang lagi. Okey, ayat ke-6. Pendek je. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Okay, baik. Ayat ke-6 ni, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا. Wa ni kena jaga, saya macam walil, wa tu dah kira tak tepat sebab wa ni huruf yang nipis, dia sebut wa. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. Nun bersabdu wajib dengan 2 harakat. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Wabi ni hamzah, kadang-kadang orang sebut wabi'. Tu dari huruf ain, salah huruf. Salah huruf boleh berdosa ya, sebab salah nyata. Wabi, hamzah sini bi, di pangkal halkum wabi
Dia memang ada suara macam tertahan. Sebab sifat hamzah ini memang suara tertahan. Dia memang ada tertahan. Wa bi'sal. Macam tu. Bukan putus terus tapi memang dia menahan suara sebab tutup sini. Kenapa? Kenapa tertahan? Sebab bila sebut hamzah yang mati, bahagian peti suara dia tutup. Tutup untuk menyempurnakan sebutan hamzah. Makhrajnya di situ ya. Okey, wa bi'sal masir. Jangan masir ni jangan muncul ke masir, tak boleh. Sebab sa ni walaupun dia huruf tebal tapi sebab dia baris bawah, dia nipis sikit. Dia nipis sikit berbanding dengan baris atas. Bukan nipis terus, tak, nipis sedikit. Kurang tebal lah, bahasa tepat kurang tebal. Masir. Ra pun tak boleh. Siru. Tak boleh. Sebab ra bila mati sebelum-sebelumnya bawah dia nipis. Dia senyum. Wa bi'sal masir. Gitu ya. Okey. Boleh insya-Allah. Boleh satu ayat lagi. Last satu ayat lagi. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Okey, iza 4 harakat. Nampak saja tanda mat ni, kalau tak ingat hukum tajwid tak apa. Nampak tanda mat ni, ambil 4 harakat. Iza ulqu fiha, jaga mat asli. Ulqu fiha sami'u laha. Janganlah ho, tak boleh salah. Dia ha ni huruf yang nipis, tak boleh ho, dia nampak tebal. Keluarkan nafas saja. Laha syahiqan. Masuk dalam waw, tanwin per waw, idgham ma'lunah. Syahiqan wa hiya tafur. Gitu insya-Allah. Boleh ya? Okey, sikit-sikit tak apa. Janji boleh ambil manfaat insya-Allah. Itu cara kita boleh fokus. Kemudian kita bantu tambah baik baca, kita boleh tambah baik bacaan kita dari segi menjaga harakat. Sebutan hamzah tadi bacakan betul. Nun bersabdu dengan 2 harakat. Sebutan za jaga, jangan sebut zai, zi tak boleh. Zi, za. Dan sebutan ha pastikan dia nipis. Laha, janganlah ho, tak boleh. Dan jaga mak asli lah. InsyaAllah. Wallahualam. Semoga yang singkat ni dapat bermanfaat semua. Jadi kita akhiri untuk tahsin tilawah ni dengan bacaan doa, dan sesi malam kita juga ni dengan bacaan doa tilawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah minggu depan insya-Allah ya. Nanti saya akan war-warkan tajuk dan iklannya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak atas ilmu yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama semua. Bismillah.